Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita teruskan lagi dengan standard kandungan 6.3, sokongan pertumbuhan dan kestabilan dalam tumbuhan. Okey, standard pembelajaran hari ini kita akan belajar 4. Okey, bermula dengan 6.3.1, menerangkan sistem sokongan tumbuhan dan daratan dan juga akuatik. Okey, menentukan usia tumbuhan berkayu, menghubung kaitkan sistem sokongan dan kestabilan dalam tumbuhan, menjalankan eksperimen untuk mendapatkan pola pertumbuhan. Okey, pada pembelajaran yang lepas kita banyak belajar tentang haiwan, manusia. Okey, hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan. Okey, setakat ni boleh dengar suara cikgu tak? Ada masalah suara tak? Okey, cikgu nak respon dekat chat. Bila cikgu tanya soalan, respon kat chat. Okey, boleh. Okey, pengenalan. Okey, bila kita belajar sokongan dalam tumbuhan ni, konsep utama yang kita perlu faham ialah sokongan dalam tumbuhan bergantung kepada dinding sel dalam sel tumbuhan. Okey, soalan cikgu yang pertama sebagai ulang kaji. Okey, dinding sel ni diperbuat daripada apa? Boleh respon tak? Okey, tahu, bagikan jawapan. Tak tahu, cakap tak tahu. Okey, soalan cikgu yang pertama. Dinding sel ni dibina daripada apa? Pernah dengar dinding sel tak? Pernah dengar tak? Okey, pernah. Okey, jangan senyap. Okey, kamu kena sentiasa chat dengan cikgu. Okey, soalan cikgu, dinding sel ni dibina daripada apa? Okey, kalau tahu, bagikan jawapan. Kalau tak tahu, kamu kata tak tahu. Okey, Alisa bagus. Okey, lagi? Yang lain? Okey, jadi kata-kata semua tak tahulah. Okey, jadi kamu kena ingat dinding sel ni dibina daripada selulosa. Pernah dengar selulosa tak? Pernah dengar tak selulosa? Okey, jadi maknanya dinding sel ni dibina daripada selulosa. Tapi kamu kena ingat kadang-kadang bila dia tanya tentang dinding sel bagi yeast, dia dah lain pula. Okey, dinding sel daripada yeast dibina daripada chitin. Walaupun nama sama, tapi bahan yang membina dinding sel bagi tumbuhan dan yeast adalah berbeza. Okey, jangan samakan. Jadi bahan tu berbeza antara satu sama lain. Okey, jadi kita nak fokuskan sekarang tumbuhan. Jadi bahan yang membina dinding sel bagi tumbuhan ialah selulosa. Okey, dapat gambaran tak? Kamu dah pernah belajar masa tingkatan 1 ni. Okey, katakan kalau kita ada sel tumbuhan. Okey, dinding sel ni terletak di bahagian mana? Paling dalam ke paling luar? Respon kat cikgu. Paling dalam ke paling luar? Selepas membran sel ke atau sebelum membran sel? Sebelum membran sel ke atau selepas membran sel? Mana satu ni? Ada dua jawapan yang dengar. Sebelum dan selepas. Luar, okey. Tapi sebelum, mana kedudukan dia kat mana? Selepas membran sel atau sebelum membran sel? Mana satu ni? Selepas ada, sebelum ada.
Okey, jadi makna kalau kita tengok kedudukan lapisan tu mesti membrane sel dahulu, lepas tu baru dinding sel. Okey, jelas? Okey, jadi ingat yang paling luas sekali is always dinding sel. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, sistem sokongan dalam tumbuhan membolehkan daun dan batang bertumbuh ke arah cahaya, membuat makanan melalui fotosintesis. Okey, fotosintesis ni apa hasil fotosintesis? Apa hasil fotosintesis? Boleh respon tak Kak Jago? Oksigen, betul. Adakah oksigen sahaja semata-mata? Kita belajar awal lagi kan, ni masa di tingkatan 1. Tak, okey, setuju. Okey, apa lagi selain daripada oksigen semasa menjalankan proses fotosintesis? Apa lagi? Okey, jadi sebenarnya kalau kita ingat balik, okey, makanan yang bagi tumbuhan umum Syazmi, macam kita cakap makanan tu, okey, sesuai kalau kita cakap dekat sekolah rendah, tapi bila kita berada di menengah atas ni kita kena spesifik sikit. Okey, okey, bagus. Falina, kanji. Okey, kanji nama lain selain daripada kanji apa nama lagi yang kita boleh panggil? Kanji oksigen, okey, tu produk dia atau kita panggil hasil tindak balas fotosintesis. Gula, okey. Okey, sebelum gula apa dia? Kanji ni kita panggil kompleks ni. Gula ni pun kompleks. Dia dah peringkat yang tinggi dah tu. Apa yang akan membina? Okey, bagus. Okey, jadi dia membina mesti glukosa. Okey, jadi bila glukosa ni, okey, dia bergabung dengan banyak, akhirnya membentuk karbohidrat. Okey, bagus. Jadi makna kamu ingatlah tentang fotosintesis. Okey, kemudian yang seterusnya, sistem sokongan dalam tumbuhan dikelaskan kepada sistem sokongan tumbuhan darat dan tumbuhan akuatik. Okey, kita bagi dua. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, daripada carta organisasi ni kita tengok, okey, tumbuhan kita boleh pecahkan kepada dua, satu darat, satu akuatik. Okey, sifat yang kita nak fokuskan pada tumbuhan darat ialah berkayu dan satu lagi ialah herba. Okey, bagi tumbuhan akuatik pula kita akan fokuskan pada konsep tenggelam dan juga terapung. Okey. Okey, tumbuhan darat. Okey. Okey, bila kita tengok tumbuhan darat ni, biasanya kita bahagikan kepada tumbuhan berkayu dan tumbuhan herba. Okey. Jadi ini adalah contoh-contoh gambar yang kamu boleh tengok tumbuhan berkayu, okey, dan juga tumbuhan herba. Okey, daripada 4 gambar ni. Okey, katakan cikgu tunjuk yang sini. Ni nombor 1, ni nombor 2, ni nombor 3, ni nombor 4. Okey, mana satu tumbuhan herba? Okey, cikgu ulang sekali lagi. Ikut lawan jam Okey, ikut arah jam. Okey, ni nombor 1, ni nombor 2, ni nombor 3, ni nombor 4. Okey, mana satu nombor yang kita kenali dia sebagai tumbuhan herba? Lagi, Syazmi je yang lain. Yang lain lambat respon, jangan lambat. Okey, kalau kita lambat maknanya kita tak aktif dalam kelas. Okey, Hadi 4, Zalika 4, Adila. Nurin 1 1. Okey. Okey, jawapan dia ialah 3 dan 4. Ni. 3 dan 4. Okey, 3 dengan 4. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, tumbuhan berkayu contoh dia pokok petai, pokok getah, pokok jati, pokok durian atau pokok meranti. Okey. Kalau kita tengok kat sini,
bagi tumbuhan berkayu ni, ia mempunyai tisu xylem sekunder yang keras atau bergelang-gelang tisu berkayu. Okey, gelang ni biasanya dia ikut faktor umur pokok tu lah. Okey, lagi banyak gelang maknanya lagi panjanglah umur pokok tersebut. Okey, jadi mana kita tahulah berapa tua pokok tersebut. Okey, kemudian kalau kita tengok tumbuhan biasanya tumbuhan tinggi, tegak dan juga kukuh. Okey, dan kebanyakan tumbuhan berkayu ni ialah mempunyai batang tumbuhan yang keras dan juga besar. Okey, itu adalah ciri-ciri yang ada pada tumbuhan berkayu. Okey, kemudian kalau kita tengok daripada segi sokongan tambahan bagi tumbuhan berkayu, okey, dia ada duri. Okey, duri. Okey, nombor 1 ni pokok apa ni? Cikgu tak tahu ni, terlupa pula. Pokok bunga warna merah ni. Pokok apa ni? Bagus. Okey, pokok bunga ros. Okey. Okey, kemudian yang ini kita panggil dia akabane. Okey, kemudian satu lagi ada satu batang tegak kat tengah ni, kemudian ada satu bahagian yang terkeluar daripada batang tersebut, ini kita panggil akar sokong. Okey, jadi kalau akar sokong ni biasanya kalau kita tengok, okey, banyak dekat hutan-hutan lah. Okey, yang berhampiran dengan paya dan sebagainya. Okey, okey. Okey, nombor 4 ni pokok apa ni? Okey, betul. Bagus. Pokok bakau. Okey. Okey, kalau cikgu tanya apa tujuan, apa fungsi utama pokok bakau ni? Apa fungsi utama dia? Ada siapa nak respon? Pokok bakau ni apa fungsi dia? Okey, cepat. Siapa nak respon? Menahan tanah dari runtuh. Okey. Adalah dia punya cerita dia sikit kat situ. Okey, betul. Halang ombak. Mengelakkan banjir. Okey. Okey, betul lah. Kamu bagi tu semua. Elakkan banjir tak semestinya. Okey, dia sebenarnya yang paling utama dia ialah untuk elakkan hakisan tanah pantai. Okey, jadi itu yang paling utama sekali lah. Okey, itu tujuan utama bagi tumbuhan pokok bakau. Okey, lepas tu satu lagi maknanya kadang-kadang dipanggil sebagai benteng pemecah ombak. Okey, benteng pemecah ombak ni, okey, kalau pokok bakau ni banyak dibina dekat tepi pantai, ditanam di tepi pantai tu, maknanya contoh-contoh kesan tsunami tu akan dapat dikurangkan. Okey, itu adalah tujuan pokok bakau, berfungsi pokok bakau. Okey, selain tu pokok bakau ni paling famous sekali, dia punya batang dia tu untuk buat apa tu? Batang pokok bakau ni. Rokok. Ya ke? Rokok cikgu tak pastilah Syazmi. Apa ni buat pokok bakau ni dia kan, kalau nanti cikgu tengok lah. Okey, jadi dia sebenarnya arang kayu. Okey, negeri mana pengeluar arang kayu antara yang paling banyak dekat Malaysia ni? Kat mana? Ada siapa nak respon? Negeri mana katnya? KOFTR. Kat mana? Negeri mana? Antara pengeluar arang kayu yang paling banyak? Negeri Sembilan, Syami lah. Kat Porak mana tu Syami? Negeri Sembilan tu. Oi, banyak negeri ni. Perak, Pahang, Johor, semua ada. Jawapan dia Perak. Perak. Perak adalah pengeluar utama arang kayu. Kelantan pun ada. Allahuakbar. Nanti cikgu nak tengoklah kat mana Kelantan tu.
Johor pun ada. Okey, tapi Perak lah yang paling banyak sekali, Perak. Okey, kita tengok contoh-contoh. Okey, nama-nama pokok yang mempunyai sistem sokongan. Okey, duri. Okey, semua orang tahu bunga ros. Okey, kemudian bunga kertas. Okey, euphorbia. Okey, kemudian pokok bunga mahkota puteri. Okey, banyak lagi lah, tak semestinya pokok-pokok ni. Okey, kemudian akabane, angsana, durian, meranti, petai. Okey, kemudian akar sokong. Okey, pokok banyan. Okey, dan juga pokok ara. Okey, akar jangkang kebanyakannya adalah pokok bakau. Okey, cikgu minta tolong ingat contoh. Okey, kadang-kadang kalau soalan ni diminta apakah contoh-contoh sistem sokongan tumbuhan berkayu bagi akar jangkang. Jadi kamu kena tahu contoh-contoh ni. Tak payah ingat terlampau banyak, ingat 1-2 pun dah cukup dah. Okey, jadi tumbuhan herba pula. Okey, kalau kita tengok contoh dia ialah pokok jagung, okey, pokok pisang dan pokok sawi. Okey, kemudian kalau kita tengok kebanyakan tumbuhan yang cikgu sebutkan tadi, kebanyakannya tidak mempunyai tisu berkayu. Okey, dia bergantung kepada kesegahan pokok. Okey, kalau kita tengok kat sini, terjit sel ni biasanya ialah air tu penuh dalam sel. Jadi, kita tengok sel tumbuhan tu akan mengembang lah. Okey. Okey, kalau yang ni air terkeluar, flaccid cell, okey. Jadi maknanya dia akan mengecut. Okey, apa akan berlaku bila turgidity cell dengan flaccid cell ni berlaku pada tumbuhan? Okey, jadi kalau kita tengok gentian selulosa di bawah lapisan epidermis memberi sokongan kepada batang. Okey, jadi kalau kita tengok, okey ni yang turgidity maknanya dia segar. Okey, jadi pokok tu akan jadi bentuk dia macam ni. Okey, iaitu sel menjadi segar apabila air yang mencukupi meresap ke dalam sel tumbuhan. Okey, makna batang dan daun tegak dan teguh, sel yang segar memberi sokongan kepada tumbuhan. Jadi mana dekat tumbuhan tu, makna semua ruang-ruang yang kosong tu, okey, terutamanya dekat bahagian vakul tu. Vakul ni apa fungsi dia? Apa fungsi vakul? Ada siapa nak respon? Nak belajar masa tingkatan 1. Apa fungsi vakul? V-A-K-U-O-L. Apa fungsi vakul? Cepat-cepat respon. Kalau tidak nanti cikgu bagi tugasan buat vakul ni. Apa fungsi dia? Kat mana? Ni kan bahagian vakul ni kan. Yang paling besar ni. Menyimpan air, mengawal atur. Okey, keluar masuk air. Okey, kat situ semua akan berlaku lah enzim, apa kawalan untuk cecair sitoplasma dan sebagainya. Semua dikawal atur oleh dia. Sebenarnya yang mengawal aktiviti sel tu ialah nukleus. Tetapi organel yang vakul ni dia memainkan peranan ialah kawal atur air. Okey. Okey, jelas ni? Kawal atur tu makna air masuk dan air keluar. Okey, jelas tak? Kawal atur tu. Okey. Okey, jadi air ni penuh. Okey, jadi bila kita tengok air tu keluar daripada sel, nampak makin banyak ruang-ruang kosong kat sini. Jadi akhirnya pokok ni akan hilang kesegahan. Okey, jadi bila hilang kesegahan air ni, okey, ia akan menjadi flaccid. Okey, jadi cikgu minta tolong bila orang sebut flaccid ni kamu tahu air tak ada. Tuan-tuan cerita. Okey. Okey, batang dan daun menjadi lembik dan layu. Sel dan yang flaccid tidak memberi sokongan kepada tumbuhan. Okey, kejap cikgu ada urusan sekejap ni. For it. IPS. For it, delicious food.
S-O-U-S. Hmm? S-E-O-U-S. D-E-L-I-C. D-E-L-I-C-I-O-U-S. D-E-L-I-C-I. O-U-S. Hai, apa ya? Okey. Dia soalan siapa ni? Okey, sorry sekejap cikgu ada ni urusan kat luar. Okey, jadi kalau ingat bila sebut je flaccid maknanya air dah tak ada lagi, bukan tak ada lah, kekurangan air pada sel tersebut. Okey, jadi apa akan berlaku bila berlaku prosesnya flaccid ni? Okey, batang dan daun menjadi lembik dan layu. Sel yang flaccid tidak memberi sokongan kepada tumbuhan. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, maknanya kat sini dia tak ada lagi tumbuhan berkayu. Jadi mana tu tak ada tumbuhan berkayu, maknanya dia akan mudah layu. Okey. Okey. Okey, setakat ni okey, boleh ikut. Kesegahan dan flaccid. Okey, jelas? Okey, jadi ini adalah sistem sokongan bagi tumbuhan herba. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, kalau kita tengok tumbuhan herba, okey, ada juga bahagian sistem sokongan tambahan pada tumbuhan herba ni. Okey, selain daripada kesegahan sel tadi, okey, dia ada sulur paut. Okey, sulur paut, okey, yang ni. Okay, kamu nampak ni sulur paut ni bergerak. Okey, kemudian ni akar cengkam. Okey, yang biasa kita tengok pada pokok duit-duit. Okey, kemudian yang ketiga, yang C ni ialah batang berongga. Okey, yang ni biasanya adalah pokok yang berada dekat dengan air lah, dalam air Okey. Okey, kemudian batang lilit. Ni batang lilit. Kalau pokok kita tanam pokok kacang jadi dia akan melilit lah, berpusing-pusing sampailah kena pada kayu tu, dia akan melilit batang tersebut. Okey, contoh. Okey, kalau kita tengok sulur paut ni ada pada pokok timun, pokok peria katak, Ethereum spesies, Glariosa spesies. Okey, yang Glariosa ni yang bahagian bawah ni. Okey, Ethereum ni gambar yang atas ni. Pokok peria katak dengan timun ni kamu cari sendirilah. Saya rasa yang ni semua jelas. Okey, kemudian pokok duit-duit. Okey, kemudian pokok teratai, pokok kiambang, Ilodia dan pokok keladi. Okey, ini adalah pokok apa ni? Yang atas ni. Rasa pokok apa ni? Yang cikgu gerakkan kerja ni. Pokok apa ni? Boleh respon? Boleh respon? Tak tahu. Pokok atas ni kecil. Gambar dia kecil. Clover. Syahmi. Okey. Okey, ada lagi tak? Siapa pernah tengok ni pokok ni? Nampak ke tak nampak? Tak jelas gambar tak jelas. Okey, ni adalah pokok kiambang. Pokok kiambang. Okey. Okey, kemudian batang lilit ni contoh dia pokok kacang panjang, pokok kacang botol. Pokok kacang botol tahu? Siapa tak tahu pokok kacang botol? Semua orang tahu kan? Okey. Okey, kemudian pokok Sri Pagi, Morning Glory. Yang ni bawah ni ialah Morning Glory. Okey, setakat ni okey. Okey, jadi sama juga bila kita belajar tentang sistem sokongan tumbuhan ni, kamu kena ingat contoh. Okey, contoh ni tak payah ingat terlampau banyak sangat. Kalau kata sistem sokongan sulur paut, kamu ingat 2 nama pun dah cukup dah. Tak payahlah terlampau banyak sangat nama. Okey, dan satu lagi cikgu minta tolong kenal pokok tu. Okey, ingat yang utama dia apa tadi? Macam tumbuhan herba, yang utama dia ialah kesegahan pokok. Lepas tu dia ada sistem sokongan dia. Sistem sokongan dia contoh dia sulur paut, akar cengkam, batang berongga, batang lilit. Itu adalah kita panggil aksesori tambahan untuk sistem sokongan. Okey, tumbuhan akuatik. Okey, konsep dia ialah tumbuhan akuatik terdiri daripada tumbuhan tenggelam. Okey, dan satu lagi ialah tumbuhan terapung. Jadi,
mana-mana satulah. Kalau kita katakan tumbuhan tu berada di air, dia tenggelam. Berada dekat air tapi terapung. Itu semuanya kita kenali dia sebagai tumbuhan akuatik. Okey, jadi cikgu pernah dengar dulu pelajar jelai ni bila cikgu, bukan kamu lah, mana senior-senior kamu yang dulu bila cikgu sebut tumbuhan akuatik, dia ingat tumbuhan akuatik tu mesti berada di dalam air. Tak semestinya. Jadi selagi dia tenggelam dan selagi dia terapung di atas permukaan air, itu semuanya adalah tumbuhan akuatik. Okey, kemudian ia mempunyai struktur dan tisu yang disokong oleh daya apungan air atau daya julangan air di sekelilingnya. Okey, kita dah belajar konsep ketumpatan tu. Okey, ketumpatan pada bahan yang kita belajar masa mula-mula kita masuk tingkatan 1. Okey, jadi kalau kita katakan kalau tumbuhan itu terapung di permukaan air, jadi kita punya pemerhatian tu apa maksud dia? Ketumpatan, betul? Perbezaan ketumpatan antara air dan juga tumbuhan. Okey, kalau tumbuhan tu terapung di atas air, okey, apa dia punya konsep saintifik yang kamu boleh apply kat situ? Boleh respon kat cikgu tak? Tumbuhan tu terapung di atas permukaan air. Okey, apa maksud dia? Air lebih tumpat daripada tumbuhan ke atau tumbuhan lebih tumpat daripada air? Mana satu? Boleh respon? Okey, bagus. Jadi mana konsep sains kamu dah pandai lah kat situ. Maknanya kamu tahu air lebih tumpat daripada pokok dan ini menyebabkan pokok itu terapung. Jadi kat sini baru kita akan gerakkan kita punya idea tu. Okey, macam kenapa pokok tu boleh terapung? Jadi dia ada ciri-ciri struktur yang tertentu yang menyebabkan pokok tersebut tu boleh terapung. Jadi salah satunya kalau kita tengok kat sini, ia mempunyai struktur dan tisu yang disokong oleh daya apungan air dan daya julangan air di sekelilingnya. Okey, selain daripada tu, ia mempunyai berspan, tisu berspan. Jadi kita tahu span ni yang lembut, okey, dia maknanya ada ruang udara dan juga ringan. Okey, jadi ini kita kenali dia sebagai tisu erenkima. Okey. Okey, boleh ni? Jadi ingat je tisu span, okey, tisu yang banyak udara. Okey, ni erenkima. Okey. Okey, jadi setakat ni boleh ikut. Okey, saya tak risau kalau daripada segi ciri-ciri kamu boleh ingat, tapi bila segi terma nama tu. Okey, tisu erenkima ni kamu tahulah kalau tisu erenkima ni adalah tisu yang berspan. Okey, ada span, ada ruang udara dan sebagainya. Jadi kamu kena ingat kat situlah. Okey, kemudian yang seterusnya, ruang udara dalam tisu erenkima dan batang berongga membolehkan tumbuhan akuatik terapung. Okey, jadi udara lah. Jadi maknanya mekanisme pengubahsuaian yang ada pada pokok tersebut tadi, ada span, ada ruang udara. Jadi dia akan jadi kurang tumpat daripada air. Jadi akhirnya pokok tu akan terapung. Okey, sistem sokongan tumbuhan akuatik. Okey, yang ini kita tengok pula tadi kita tengok konsep tumbuhan terapung. Kali ni kita tengok pula tumbuhan tenggelam. Okey, contoh dia Hydrilla species, Elodea species, Cobomba species, Utricularia species. Okey, semuanya ni biasanya tumbuhan-tumbuhan yang cikgu sebut ni kebanyakan kalau siapa penggemar aquarium, dia suka beli pokok macam ni. Okey, pokok-pokok yang tenggelam ni. Jadi daripada segi fungsi, kalau daripada segi struktur kita tengok daun dia adalah halus, okey, dan nipis. Okey, kenapa daun tu halus dan nipis? Sebab dia nak mengurangkan rintangan air yang melaluinya. Okey, soalan cikgu. Kalau katakan pokok tu daun dia lebar di dalam air, okey, apa yang akan berlaku? Apa akan berlaku? Okey, kita dah tahu tadi, pokok ni semuanya daun dia halus. Tapi tiba-tiba Allah ciptakan dia, daun tu jadi daun lebar. Okey, apa akan berlaku pada tumbuhan akuatik tu? Tumbuhan yang tenggelam ni. Apa akan terjadi? Tak tenggelam. Okey, lagi. Is no more available. Okey, lain seorang aja ni.
Zalika je respon. Yang lain macam mana? Terapung. Okey. Tak tenggelam, terapung. Okey, lebih kurang samalah. Okey, lagi. Is no more functioning. Daun dia dibawa arus. Okey. Betul. Cikgu setuju. Terapung. Okey, pun boleh terima. Tak tenggelam pun boleh kita terima. Okey, lagi. Of its high maintenance. Lain. Because of its Okey. Jadi kalau kita fokuskan dalam bentuk sain, kalau permukaan daun itu lebar, jadi rintangan dia adalah lebih tinggi. Setuju? Setuju atau tidak? Kalau berada dalam air ni, daun dia lebar, air tu bergerak, jadi rintangan tu akan menjadi tinggi. Jadi bila katakan daun tu mempunyai rintangan yang tinggi, jadi tak gunalah tumbuhan yang tenggelam tu akan berada di tempat yang dia tumbuh tu. Akhirnya dia akan tercabut macam Syazmi kata tadi, akan dibawa oleh arus. Okey, jadi nampak betapa kecilnya ciptaan Tuhan tu. Satu persatu detail ada sebab-sebab utama dia. Okey, jadi kamu kena faham kat situ Okey, yang cikgu cakap ni antara contoh-contoh soalan kebat lah. Okey, kadang-kadang kamu kena fikir luar kotak. Itu sebabnya TP5, TP6 ni kita nak tengok pelajar ni boleh tengok apa segala masalah analisis. Lepas tu kamu boleh buat generate idea. Okey, lepas tu kadang-kadang sampai tahap 6 kamu boleh cipta lah. Okey, cipta tu bukannya mesti cipta barang. Jadi boleh juga kamu boleh bagikan pendapat dan sebagainya untuk mencipta pendapat yang baru dan sebagainya. Okey, itu adalah contoh TP5, TP6. Okey, jadi cikgu tengok dah ada yang ada TP5 dengan TP6. Okey, tapi kena ingat okey, bila kamu ambil PBD nanti, dia penilaiannya adalah secara keseluruhan. Okey. Okey, jadi bagus, semua dah tahu. Okey. Okey, kemudian batang yang lembut dan kurus. Okey, kenapa pokok tu yang pokok tenggelam ni mesti mempunyai pokok batang yang lembut dan kurus? Okey, agak-agak apa alasan dia? Kenapa tak keras? Dia nak more ke nak less? Okey, nak imbangkan diri. Okey. Selain daripada tu? Maksudnya luar tu, maksudnya tak nak. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, betul lah macam Alisa cakap kat sini. Kalau kita tengok memang nak imbangkan diri. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, biasanya ialah dia mesti tengok kalau katakan batang yang lembut dan kurus ni, dia makna dia mula flexibility. Mana dia flexibility. Okey, jadi mana dia boleh kekal kat situ. Dia boleh bergerak ke kiri, bergerak ke kanan. Jadi tidak boleh ada kesan lah dan sebagainya. Okey, kemudian seterusnya kalau kita tengok ruang udara pada batang dan daun untuk menyokong tumbuhan. Okey, dan satu lagi kita tengok tumbuhan dilitupi cuticle nipis. Okey, pernah dengar ayat cuticle tak? Lapisan yang kat bahagian mana tu cuticle? Boleh respon kat cikgu. Kalau tahu, kalau tak tahu. Kalau tahu bagi jawapan, kalau tak tahu cakap tak tahu. Cuticle. Cuticle ni kat mana? Tak tahu. Okey. Bagus. Lagi yang lain? Yang lain yang senyap ni? Okey. Jadi ramai tak tahulah. Okey. Jadi kalau ingat ni, cuticle ni lapisan yang paling luar pada daun. Okey. Itu adalah cuticle. Okey. Jadi cikgu minta tolong ingat konsep-konsep bagi tumbuhan tenggelam tadi. Okey, daun halus, batang yang lembut dan kurus, ada ruang udara, okey, dan kemudian dilitupi oleh cuticle yang nipis. Okey, jadi mana cikgu dah cakap tadi, cuticle tu adalah bahagian lapisan yang paling luar. Okey, jadi ini adalah contoh hydrilla, Elodea dan Carbomba. Okey, jadi ini semuanya siapa yang berminat dengan tumbuhan akuatik ni biasanya kita akan tanam di dalam kolam atau akuarium. Okey, kemudian kita tengok yang seterusnya. Okey, kita tengok tumbuhan akuatik yang seterusnya adalah konsep tumbuhan terapung. Contohnya teratai, keladi bunting, telepuk. Okey, telepuk ni lebih kurang sama je lah. Yang ni warna putih, telepuk. Warna teratai ni macam warna pink sikit. Okey,
Daun batang akan mempunyai ruang udara untuk mengapungkan tumbuhan. Okey, dan seterusnya daun dilitupi oleh kutikel yang tebal. Satu tadi dalam air kutikel dia nipis. Tapi di atas air, di atas permukaan air pula kutikel dia tebal. Okey, akar serabut memerangkap gelembung-gelembung udara air. Okey, jadi ini adalah antara contohlah. Bila ada, maknanya kat sini dia akan menyebabkan pokok tu akan berada di atas permukaan air. Jadi konsep-konsep ni kamu kena ingat. Tu ciri-ciri utamalah. Okey, jadi ni adalah kedudukan kutikel. Okey, jadi kalau kita tengok tadi, kalau tumbuhan tenggelam, kutikel dia sangat nipis. Tapi kalau yang terapung, kutikel dia sangat tebal. Jadi yang bahagian atas ni. Okey, jadi bawah ni stoma lah. Tapi sebenarnya kat sini pun ada kutikel juga. Okey, tapi kutikel ni biasanya kita akan fokuskan dia adalah di bahagian yang paling atas daun. Okey, setakat ni boleh ikut? Faham? Okey, kalau cikgu sebut tisu vaskular, apa maksud dia? Tisu vaskular? Pernah belajar tak tisu vaskular ni pada pokok? Satu pendahuluan tu tadi M lah isi 2 ke 3. Okey, tisu vaskular ni apa? Lebih ke kurang. Cepat-cepat ni, senyap ni respon ni. Tak tahu. Maksudnya Okey. Pernah dengar xylem dan phloem tak? Pernah dengar xylem dan phloem tak? Boleh respon kat cikgu? Pendahuluan. Tanya pasal apa ni? Pernah. Mana kita jumpa xylem dengan phloem ni? Apa fungsi xylem? Apa fungsi phloem? Dia pasal bentik ke gambaran, cerita. Ni tak apa. Okey. Jadi ingat je kalau kata kita terlupa, ingat je kalau phloem tu is for food. Jadi dia mengambil makanan. Okey, makanan. Okey, kalau xylem tu dia air. Okey. Okey, menentukan usia tumbuhan berkayu. Okey, jadi kalau kita tengok fakta, kalau kita tengok sini, usia bagi tumbuhan berkayu yang tumbuh di negara beriklim sederhana boleh ditentukan berdasarkan gelung tumbuhan. Okey, jadi kalau kita tengok berlakunya pertumbuhan gelung ni, maknanya dia mewakili 1 tahun lah. Okey, 1 tahun. Okey, jadi lagi banyak gelung ni, maknanya lagi banyak tahun pada pokok. Okey, kemudian yang kedua, gelung pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan sekunder pokok pada musim-musim yang berbeza. Jadi usia tumbuhan ditentukan dengan mengira bilangan gelang pertumbuhan yang kelihatan pada keratan rentas batang tumbuhan tersebut dengan pokok dipotong atau digerudi sehingga separuh ukur kulit. Okey, jadi ini antara contoh konsep gelang tadilah. Okey, jadi kalau kita tengok satu gelang pertumbuhan terdiri daripada satu gelang yang berwarna gelap. Jadi kalau kita tengok dekat yang bahagian keras bentuk dia macam ni. Okey, ni adalah bahagian yang tumbuhan yang lembut, batang lembut. Okey, jadi ini contoh ni kat mana ni? Kalau yang cikgu tunjuk sekarang ni kat kerza ni pokok batang apa ni? Pokok apa ni? Boleh respon kat cikgu tak? Pandai. Pokok pisang. Jadi siapa yang tak pernah nanti tengok ni macam mana bentuk pokok pisang Okey, jadi saya rasa kamu faham lah. Okey, sebab kita tahu pokok pisang ni ada ruang-ruang udara dan sebagainya. Okey, menghubungkaitkan sistem sokongan dan kestabilan dalam tumbuhan. Okey, yang pertama sama juga kita belajar dengan tumbuhan itu. Dia masih bergantung kepada kedudukan pusat graviti dan juga keluasan tapak. Okey, kalau kedudukan pusat graviti ni kita tahu semakin rendah dia atau berhampiran dengan pusat graviti, mana tumbuhan tu akan lebih stabil. Okey, kalau keluasan tapak pula, mana kalau luas tapak bagi tumbuhan tu tersebut atau pokok tersebut, jadi maknanya dia akan semakin stabil. Okey, jadi itu adalah perkadaran terus lah, kita panggil sebagai berkadar terus.
Jadi mana rendah, stabil. Mana luas tapak, semakin luas tapak tu jadi semakin stabil tumbuhan tersebut. Okey, kedudukan pusat graviti. Okey, tumbuhan yang mempunyai akar yang panjang dan jauh ke dalam tanah untuk merendahkan pusat graviti. Okey, itu adalah antara dia punya, kita panggil macam mana penyesuaian tumbuhan tersebut lah. Okey, jadi lagi dia turun ke bawah sampai ke bawah, jadi mana akar dia lagi kuat, jadi makna dia lebih stabil. Sebab apa? Dia dah menghampiri pusat graviti. Okey, bagi keluasan tapak pula, jadi kalau kita tengok tumbuhan yang mempunyai batang yang lebar dan daun merimbun di bahagian bawah untuk menambahkan keluasan tapak. Okey, jadi kalau kita tengok kalau pokok tu, kalau kita tengok apa contoh pokok yang kita tengok tirus di bahagian atas. Apa contoh dia? Boleh bagi cikgu contoh pokok yang dia tirus kat atas, lepas tu kembang kat bahagian bawah. Pokok apa tu? Boleh respon tak contoh pokok apa tu? Senyap ni. Pokok apa tirus kat bahagian atas, tapi kemudian kat semakin turun ke bawah. Ni popular bagi golongan orang Kristian. Pokok apa tu? Bulan 12 selalu dia sambut benda tu. Pokok apa? Cikgu tak nak cerita pasal Christmas tu. Cikgu nak tanya pokok tu. Apa nama pokok tu? Tak ada yang nak respon. Tahu ke tak tahu pokok tu ni? Lepas tu aku cerita siapa pokok. Kon, okey, bentuk kon, betul Syazmi. Tapi saya nak tahu nama pokok. Tak tahu nama, tapi tahu rupa. Tahu rupa tak? Daya. Tahu. Apa nama pokok tu? Okey. Bermula dengan pokok okey, dia kalau tak silap cikgu, conifer ataupun kadang-kadang kita panggil dia pokok ru. Okey, pokok ru, tahu tak pokok ru? RHU. Okey, maknanya kalau kita tengok, okey, mana dia lebar di bahagian bawah. Okey. Okey, ramai dah tahulah. Okey, jadi itu adalah konsep keluasan tapak lah. Jadi kamu kena ingat kalau penyesuaian pokok tu, kamu kena perhatikan betul-betul. Okey. Jadi tajuk besar dia masih dua tu lah. Kalau daripada segi kestabilan, pusat graviti dan keluasan tapak. Kalau pusat graviti macam mana? Kalau keluasan tapak macam mana? Ciri-ciri pengebuahsuaian pada pokok tersebut. Okey, jadi cikgu harap kamu jelas. Okey, tugasan anda di rumah. Okey. Okey, saya nak semua orang respon. Kita ada kat sini 18 tolak 2 ada 16. Saya cikgu. Cikgu nak tengok berapa orang yang boleh keluar saya cikgu tu. Sepatutnya cikgu boleh dapat 17 orang lah. Cakap saya cikgu dulu. Tulis kat chat tu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 je. Kalau tengok chat cikgu ni ada 17 orang ni. Ni dipanggil pendengar yang pasif ni. Okey, lagi. Saya nak sampai cecah 19. 17. Syahir cikgu tengok tadi ada Syahir. Tak respon Syahir. Ramadan, mana Ramadan? Okey. Okey, sekarang ni cikgu terangkan eksperimen ni. Ini adalah eksperimen wajib. Okey, kita dah buat berapa eksperimen dah kat sekolah? Berapa dah kita buat? Tapi pun masih juga dekat rumah kan? 2 ke 3? Mana satu tu? 2 ke 3, tapi masih buat kat rumah juga. Tapi kita tak buat lagi kat mama kat ni. 2. Okey, apa tajuk dia tu yang dah buat tu? Tu pun ada yang tak hantar lagi tu. Apa dia? Eksperimen apa?
Pemadam api tak itu isi, projek. 3 isi buat Pemadam soalan, api 3 ialah isi buat projek. soalan. Reka Jadi cipta. hanya jawab soalan tu. Betul. Kadar denyutan nadi. Okey, itu eksperimen kita yang saya kata ubah suaikan merujuk kepada keluarga kan. Betul? Okey, jadi maknanya kalau denyutan nadi tu ada berapa eksperimen kita buat dulu? Yang pertama, dia tengok jantina kan, lelaki dan perempuan. Lepas tu, aktiviti. Okey. Lepas tu apa lagi satu? Ada berapa eksperimen? 2 ke 3? Last year. Last year lah. Baru ingat kan? 3. Kita buat je topik tu 3 eksperimen dah. Jadi hari ni kita masuk eksperimen yang keempat. 4 dah eksperimen kamu ni sebenarnya. Diam tak diam sama ada kamu sedar atau tidak sedar. Ada 4. Okey. Jadi eksperimen wajib hari ni ialah kita nak dapatkan pola pertumbuhan bagi tumbuhan. Okey. Okey, kalau pertumbuhan bagi lelaki kita manusia kita panggil lengkungan apa? Graf bentuk apa? Kalau manusia lah. Tumbuhan kita tak belajar lagi ni. Bentuk apa tu? Bermula dengan huruf S. Okey, dan berakhir dengan huruf D. Bentuk apa graf tu untuk pertumbuhan manusia? Lupa? Dah lupa dah. Apa gitu? Bentuk apa? Kelas? Okey, bentuk sigmoid. Sigmoid. S-I-G-M-O-I-D. Ingat tak lagi ni sigmoid ni? Baru je belajar. Okey? Jadi cikgu minta ingat Okey. Okey, jadi eksperimen ni saya nak kamu buat di rumah di rumah. Okey. Okey, dengar betul-betul. Okey, jadi kalau kita tengok pernyataan masalah kat sini, adakah pola pertumbuhan tumbuhan sama dengan pola pertumbuhan manusia? Iaitu berbentuk sigmoid. Okey, sigmoid Okey, jadi kita tengok hipotesis dia, pola pertumbuhan tumbuhan dan manusia adalah sama, iaitu berbentuk sigmoid. Okey. Jadi pemboleh ubah kalau kita tengok kat sini ada 3, dimanipulasikan, tempoh penanaman, bergerak balas, ketinggian anak benih kacang hijau. Okey, dimalarkan ialah saiz dan varieti biji kacang, biji benih kacang hijau, jenis tanah dan juga kaedah pengukuran ketinggian. Okey, itu yang kita malarkan lah, kita tetapkan. Okey, bahan dan radas. Okey, yang ni saya minta tolong yang akan datang kalau kelas cikgu, bahan dan radas perlu diasingkan. Bahan lain, radas lain Okey. Anak benih kacang hijau, kotak polistirena, okey, dengan tanah subur, okey, sedalam 10 cm. Jadi mana kamu kena letak tanah tu dekat ni, dekat apa, dekat polistiren tu mesti dia punya ketebalan tanah tu ialah 10 cm. Pembaris meter atau pita pengukur. Okey, ini adalah di bawah penyataan masalah, hipotesis, pemboleh ubah, bahan dan juga radas. Okey, jadi apa yang kamu kena buat kat sini ialah anak benih kacang hijau ditanam ke dalam tanah subur. Okey, seperti yang ditunjukkan dalam rajah 6.2. Okey, 6.21. Okey, anak benih kacang hijau itu disiram pada setiap hari. Ketinggian anak benih kacang hijau diukur menggunakan pembaris pada setiap 2 atau 3 hari selama 1 bulan dan dicatatkan dalam jadual. Okey, kemudian graf ketinggian anak benih kacang hijau melawan masa diplot untuk mendapatkan pola pertumbuhan tumbuhan anak benih kacang hijau. Okey, jadi cikgu minta tolong kalau katakan kamu nak tanam dekat apa tadi? Polistiren tadi. Okey, polistiren ni pastikan dekat bawah polistiren tu kena buat lubang. Okey, buat lubang. Okey. Tapi kalau kamu rasa kamu nak tanam dekat pasu pun boleh, tak ada masalah. Tapi kena tetapkan apa dia punya
Pasu. Kalau katakan kamu nak gunakan pasu, okey, kamu kena tahu saiz berapa. Okey, yang kamu nak gunakan tu. Nak besar ke kecil. Jadi kamu kena tetapkan kat situ. Okey. Dia ambil yang 3 tu. How you celebrate it? Okey, kemudian saya nak kamu buat plot masa. Okey, masa cikgu rasa tak payahlah nak tunggu sebulan. Okey, saya nak kamu buat menganalisa selama 15 hari. Okey, kalau 15 hari berapa kali pemerhatian kita kena buat? Kalau 15 hari, tak payah 1 bulan. Berapa kali pemerhatian kita kena buat? Okey, jadi 5 kali. Okey, 5 darab 3. Jadi mana 3 hari sekali ukur. 3 hari sekali ukur. 3 hari sekali ukur. Okey, jadi mana ada 5 Okey, tak payah buat 1 bulan. Okey. Okey, kemudian ketinggian anak benih kacang hijau. Okey, kamu akan ukur sendiri. Lepas tu akhirnya kamu akan buat graf. Kamu akan buat graf. Okey. Okey, katakan kat sini. Okey, ada nilai dia 5, 7, 10, 15, 19, 22, 23. Okey, yang ini berdasarkan apa ni? Satu batang pokok ke atau semua batang pokok? Daripada segi ketinggian dia. Satu pokok ke atau kita cari pokok terbaik ke atau kita kira semua sekali? Satu. Kalau satu, okey, ramai jawab satu ni. Okey, dia sebenarnya kita kena buat purata. Paling terbaik kalau kita nak kena buat ialah purata. Maknanya katakan kita ambil kacang hijau tu kita ambil 5. Jadi kita kena ukur ketinggian pokok kacang hijau tu 5, lepas tu kena bagi dengan 5. Okey, jadi maknanya kita akan dapat satu nilai yang betul. Okey, jadi jangan kamu ambil satu saja. Kadang-kadang tu ke satu tu kita tak tahu dipengaruhi oleh genetik biji benih yang baik ke atau sebagainya, kita tak tahu. Okey, jadi ambil purata. Okey, setakat ni boleh faham. Okey, yang sini jangan ambil satu-satu Cikgu minta kat sini kamu buat purata ketinggian anak benih jagung. Jadi kat sini tambah purata. Ketinggian cikgu tak berapa setuju lah. Kalau ketinggian kita ambil hanya satu, makna kita dah jadi bias. Faham tak tu? Bias. Berat sebelah. Data kita akan menjadi berat sebelah. Okey, setakat ni faham tak apa cikgu cakap ni? Lepas ni kamu nak buat kat rumah ni. Ada apa-apa nak tanya? Okey, cikgu rasa tak ada masalah pun. Kalau kamu tak nak pakai polystyrene pun, kamu nak pakai, katakan ada botol kuih raya yang lama tu pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, tapi kalau macam cikgu lebih suka botol kuih raya tu. Kita potong bahagian atas, lepas tu kita tanam pokok kacang hijau. Tapi syarat je bila kita nak tanam tu, pastikan kena buat lubang di bahagian bekas kuih tu dulu, bahagian bawah. Baru dia menjadi macam konsep pasu sedikit. Okay, kalau kamu tak buat lubang kat bahagian bawah, maknanya air akan terkumpul lama-lama menyebabkan tanah tu akan rosak dan sebagainya. Okey, jelas tak ni? Okey. Ada apa-apa soalan tak? Ada tak soalan nak tanya? Kalau tak ada soalan, cikgu nak tanya kau kejap lagi. Kalau tak ada lah. Jelas. Okey, ramai yang jelas ni. Faham? Yang lain? Anak murid cikgu dalam line ni ada 17 orang ni. Boleh, tak ada masalah Syami. Tapi dalam kes kita eksperimen saya ni, saya tak perlukan video. Saya nak data. Tapi kalau kamu boleh rakam, boleh tengok, lagi cantik lah. Okey. Saya nak data. Sebab apa data ni, saya nak macam mana kamu menganalisis data. Jadi tolong kalau kat sini, tolong cari purata. Bukannya cari satu-satu pokok. Okey, jadi kalau kita ambil satu-satu pokok, dia akan jadi salah ni. Okey. Okey. Semua faham ni? Okey, Alhamdulillah. Kalau macam tu cikgu nak tanya. Semua tak ada? Tak ada apa nak tanya kat cikgu Okey. Saya nak tanya soalan. Okey, berapa biji benih kacang hijau kita nak gunakan?
Jawab cikgu. Berapa? Okey, bagus. Kamu peka. 5 Okey, jadi kalau boleh siapa nak buat tu 5 lah. Yang terbaik. Tapi kalau katakan kamu nak buat 6, 7 pun tak ada masalah lah. Tapi bila kamu buat 5, 6, 7 tu maknanya kamu kena ukur banyak kali lah. Okey, jadi yang paling ideal ialah 5. Okey, jadi bagus. Saya tengok ramai respon dengan betul tu. Okey, jadi kemudian yang seterusnya saya nak kat sini, okey, kamu buat satu graf. Okey, graf. Okey, ada masa, ada ketinggian. Lepas tu kamu plotkan lah. Okey, daripada kosong ni sampai berapa hari cikgu suruh buat? 18 hari ke 15 hari? Berapa hari? 15. Jangan lupa tu, 15 hari. 2 minggu saja. Jadi cikgu minta tolong, bila kamu tanam pokok kacang hijau ni, be sensitive. Jangan tak ambil kisah tanam-tanam tumbuh-tumbuh, lepas tu dengan tak siram air hari-hari, alah-alah pokok kau mati. Jadi bila pokok tu mati, saya akan suruh kamu buat sekali lagi. Faham tak ni? Sebab ni adalah amali wajib. Okey, amali wajib. Okey, video siapa nak hantar, itu ialah untuk saya buat input pertimbangan profesional. Jadi siapa yang buat dapatlah markah lebih dan sebagainya. Tu antara contoh. Okey. Syami 16 15 cukup Syami. Tak payah 16. 15 hari saja. Okey, kalau cikgu tanya ukur berapa hari sekali? My parents. Tiap-tiap hari ke atau berapa hari sekali? 4. Okey, 3 hari sekali. Jadi ingat tu nombor-nombor yang penting tadi. 5, 3, 15. Tu semua nombor-nombor yang penting. Tapi tak ada masalah lah. Kalau katakan saya dah suruh sampai 15. Tapi kalau katakan kamu nak buat 18. Lepas tu 21 hari, 24 hari, 27 hari, 30 hari. Tak ada masalah. Tapi keluarkan report saya hanya pada hari ke-15. Faham tak ni? Okey, hari ni berapa hari bulan? Hari ni berapa hari bulan ni? Apa tarikh dah? Berapa hari bulan hari ni? Okey, 22 Jun okey. Tambah 15 hari, jadi berapa hari tu, berapa hari tu kamu nak kena hantar report tak kat cikgu? Siap dengan report Siap dengan report. Kita doakan lepas tu maknanya benda ni kita akan naik kat sekolah dah. Cuti sekolah 22 Jun cuti sekolah ke? Oh no, sorry, bukan 22 Jun. 14 hari selepas tu cuti sekolah ke? Cuti ke? Ada cuti banyak sangat kita cuti ni. Tak. Kita okay. Jadi kalau cikgu agak tak lah. Kalau tak, maknanya kita jumpa dan saya nak report tu dia siap. Okey. Okey, perkara yang ni saya rasa kamu dah tahu. Okey. Okey, kalau 22 hari, okey, Jun kita ada 30, betul? 30 ke 31 Jun? 30, okey, ada 30. Kita ada 8 hari lagi. Okey, jadi cikgu tak nak ambil 22. Cikgu nak mula 23, boleh? 23 hari ni 22, hari ni. Mana yang kau kena buat hari ni? Jadi cikgu rasa 23. Paling cantik kamu buat. Okey, jadi kalau 23, okey, jadi maknanya 23, 24, 25 ukur kali pertama. Okey. Lepas tu 26, 27, 28. Okey. 29, 30, 1. Okey. Lepas tu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Berapa hari bulan tu. Jadi maknanya saya nak 7, 8 lah. 8 hari bulan tu ekstra lah. Itu untuk hari yang kamu kena ukur. Okey. Jadi 15 hari. Okay, jadi cikgu nak kamu buat 15 hari. Tapi kalau kamu nak extend sampai 18 hari, ikut eksperimen ni pun tak ada masalah. Sebenarnya kita dah boleh kesan dah tu. Hari yang ke-15 tu kita dah nampak pola pertumbuhan tu. Okay, boleh ni? Faham? Okay, jadi saya nak tengok hasil tu. Naik sekolah. Jadi kamu mulalah projek kamu. Okay, bila dah buat, cikgu minta dia punya signal dia kamu kena
snap satu gambar, kata cikgu saya dah menjalankan amali yang keempat. Okey, jadi saya nak semua orang respon kat saya macam tu. Okey, boleh Okey, selepas tu kalau kita tengok kat sini, okey, kamu buatlah. Bila dah siapkan graf apa semua tu, apa yang kamu kena buat lepas tu? Kena ada apa? Tafsiran data. Lagi, lepas tafsiran data apa? Tafsiran data tu semuanya adalah di bawah perbincangan. Okey, lagi apa lagi? Dekat perbincangan tu kita akan ceritakan lagi. Okey, perbincangan. Okey, okey, conclusion betul lah. Okey, yang last kali kesimpulan kita memang kita akan buat. Okey, tapi dekat katakan masa yang kita nak buat sebelum kesimpulan tu apa di bawah perbincangan kita kena jawab. Hipotesis diterima atau tidak diterima dengan hypo yang kita buat. Okey, tu kena jawab dekat ruang perbincangan. Ada tafsiran data. Jadi makna daripada graf yang kamu dapat, kamu bina tadi, kamu ceritakan apa yang berlaku, kaitkan bila kamu dah dapat data, apa yang sebenarnya kamu kena kaitkan dengan kehidupan seharian. Okey, jadi itu baru nampaknya pembelajaran kajian saintifik kamu tu berjalan dengan baik. Okey, jadi tolong jawab dekat perbincangan tu mesti ada hipotesis diterima atau tidak diterima. Okey, kemudian yang seterusnya, lepas tu tolonglah kamu buat yang seterusnya tu macam biasalah. Okey, ada kaedah, ada rada dan bahas. Okey, rada dan bahan. Okey, lepas tu kemudian ada pun boleh ubah. Okey, dan sebagainya lah. Okey, jadi kamu buat kat sini. Yang ni cikgu dah beritahu tu. Okey, jadi ingat selepas perbincangan mestilah kita ikut Syamil cakap tu ialah ditutup dengan kesimpulan. Okey, apa maksud kesimpulan? Satu ayat yang ringkas. Okey, ringkas maknanya kamu kaitkan dengan pemboleh ubah bergerak, pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Okey, ada apa-apa soalan sebelum cikgu tukar slide penilaian? Okey. Boleh? Bila kita nak mula ni? Esok. Okey, ingat prosedur, tolong ambil gambar. Okey, ambil gambar dan hantar kat cikgu. Mana kamu dah mulakan. Okey, jadi kalau siapa yang ambil gambar tu, saya nak kamu ambil lah gambar report tu kat cikgu. Hari kosong macam mana, hari yang ketiga macam mana dan sebagainya. Okey? Okey. Jadi itu saja daripada cikgu. Tolong buat eksperimen yang keempat ni. Okey, jadi salin soalan ni. Okey, raja di sebelah menunjukkan tumbuhan. Okey, tumbuhan ni nama dia pokok teratai. Namakan sistem sokongan bagi tumbuhan di sebelah. Okey, tumbuhan apa ni kita panggil ni? Tumbuhan apa? Dalam kumpulan apa ni? Ni tumbuhan herba ke? Okey, tumbuhan akuatik. Di bawah kategori apa kita panggil ni? Akuatik ada dua. Di bawah kategori tumbuhan terapung. Okey, bagus Okey, apa sifat kaitin bagi tumbuhan terapung ni? Nipis atau tebal? Kitin saja. Okey, memang kita tahu tumbuhan air ni dia berongga. Okey, jadi dia tebal. Okey, kalau nipis apa akan berlaku? Apa akan berlaku? Tenggelam. Nipis dia tenggelam Okey, dia ikut sebab apa konsep tumbuhan yang tenggelam tu kutikel dia ni nipis. Okey, boleh lah. Okey, cikgu terimalah tu. Okey. Okey, salin soalan ni. Okey, siapa dah siap dah? Okey, lepas tu cikgu nak tukar slide. Cikgu dah tengok ramai dah. Lepas tu cikgu nak tukar slide. Dalam buku apa salin? Buku apa salin ni? Alisa dah tanya dengan cikgu ni. Cikgu terlupa lah, hilang ingatan. Essay 2. Essay 1, Syami?
SC1 tu buku apa Syami? Okey, bagus. Saling bantu membantu. Okey. SC2 buat dalam SC2. Okey, jadi tolong ingat, jangan kerja tangguh. Tangguh lagi banyak kerja nanti. Nanti kelangkabut nanti. So, kamu buat latihan, kamu buat projek, tu semua adalah di bawah input yang kamu hantar kat cikgu. Tak ada input, tak ada markah. Itu sahaja. Senang je KSSM. Okey. Okey, yang seterusnya. Okey, salin soalan ni. Okey, dah siap cakap dah Okey, yang hijau ni tak ada beza lah cikgu nak jadikan putih tapi tak boleh. Okey, jadi maknanya yang kat sini kamu kena letak kalau tick tu mana itu jawapan Okey, siapa dah siap respon dah? Okey, bagus. Okey, last. Soalan yang terakhir. Bahagian yang terakhir. Okey, sama juga. Kalau dah siap, dah. Okey, siapa dah siap? Okey, cikgu bagi kebenaran untuk kamu tinggalkan Meet. Okey, cikgu ucapkan terima kasih kerana hadir kelas hari ini. Okey, jangan lupa kita punya tugasan yang terbaru ialah menjalankan eksperimen. Eksperimen yang keberapa tu? Eksperimen yang keempat. Keempat. Okey. Okey, jadi siapa yang dah siap salin, okey kamu boleh left group. Okey, cikgu ucapkan terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Tak boleh apa.